buat lagu. Lepak juga dengan arwah JSKB ni, lama buat lagu, buat style arwah JSKB ni. Dia buat lagu macam mana, dia buat chorus dulu, Bob. Wah, chorus dulu, buat chorus, main chorus, lepas tu verse tu dia cari kendian. Style arwah JSKB. Siapa ni, Bob? Lagu arwah Razi. Album kedua kan? Album kedua Impian Cinta. Tapi sayang tak keluar sangat. Album kedua Bob, masa tu Bob accident, Bob Ya. Okey, selamat datang ke channel Ajam Besar TV. Kita berjumpa lagi di siri Berjalan Rockers, siri yang ke-64. Sambungan daripada siri 63. Siri 64 tak salah saya. Kisah yang menceritakan di mana hujung-hujung arwah Razi bersama kumpulan Melissa. Dan pada masa ni juga Bob masa ni dia mengalami accident kat Penang. Bob kena langgar dengan van, Bob daripada belakang, Bob teruk. ICU apa ke, Bob? ICU patah kaki mana, Bob? Patah kaki kiri. Patah kaki. Inilah peristiwa sedih Melissa di penghujung kegemilangan. Melissa ni sempat meriliskan 2 album je kan, Bob kan? Ya, betul. Masa tu Bob balik kampung, tujuan nak tengok bapak ke macam mana? Kan? Balik keluarga lah, jumpa. Dia jumpa family dia, jumpa ayah dia. Lepas tu tak macam mana boleh accident tu, Bob? Ada contoh mungkin kat jambatan ke apa ke kisah dia? Bukan dia dekat belah-belah kampung. Kampung. Malam ke apa? Malam. Lepas tu? Pukul 10 lebih macam tu lah. Dengan member kan. Duduk belakang tak sedar, mungkin lampu dia tak nampak apa kan. Tapi dia solok Bawa dengan kawan? Dengan member. Member teruk, Bob? Member dia tak apa sangat lah. Pergi gua tu aku belakang. Bawa belakang. Alamak. Bawa duduk belakang. Itulah. Jatuh dalam sungai, tenggelam. Itu kira panjang lah umur panjang Bob situ. Alhamdulillah. Lepas tu gua tak sedar duduk dalam hospital koma. Yang gua tahu lah tu gua sedar pun gua dah tak betul kat rumah. Itulah kisah Alhamdulillah lah, dia orang lah berubat gua. Alhamdulillah. Lama Bob masa tu. Memang sangat lama. Itulah kisah Bob masa tu. Masa Bob accident tu saya rasa lebih kurang dekat berapa bulan, Bob Lama kat setahun juga. Lama budak sibling semua pergi semua. Masa tu Bob dah tak ada dengan Melissa dah. Dia tak jadi kru Melissa dah masa tu. Dah teruk, dah hilang lah. Dan pada masa tu lah Razi pun mula beransur nak meninggalkan kumpulan Melissa. Tapi masa tu Bob tak ada. Bob tak tahu kisah dia kan, tak tahu. Di masa kita pergi show Bob kat Mersing, Bob. Satu perkara dah berlaku, Bob. Dia balik-balik dia tak nak nyanyi, Bob. Pujuk lah dia boleh lah menyanyi. Dia setuju lah nak menyanyi sebab dia fikir member-member kawan-kawan kan. Tiada Tuhan selain Allah, mencipta dunia untuk
Jadi sambungan kisah daripada siri 63 mengisahkan Arwah Razi lah dengan Bob. Masa tu Bob pun memang dah tak ada dalam Melissa. Arwah Razi pun secara perlahan-lahan meninggalkan kumpulan Melissa. Tapi dalam masa yang sama tu Bob, dia memang dia cakap dia tak nak nyanyi Bob. Tapi masa tu Boy pujuk-pujuk. Sebenarnya bila dia dah cakap dia tak nak nyanyi tu, ajak dah pasrah lah, reda lah kan. Tapi macam orang cakap apa, satu macam batu atas kepala dah duduk lah. Macam satu masalah yang penyanyi Bob lah, penyanyi tiba-tiba nak tinggalkan kumpulan, nak kalau nak cari penyanyi lain takkan sama lah. Suara tu takkan sama. Memang satu dugaan yang sangat mencabar, sangat besar lah, satu dugaan yang hebat lah. Tapi masa tu saya memang dah pasrah. Tapi si Boy ni dia masih nak lagi, dia tak berputus asa lah. Dia nak pujuk-pujuk juga Razi ni. Banyaklah usaha yang dia buat. Tapi Razi tetap dengan keputusan dia. Dia nak tinggalkan kumpulan Melissa. Dia nak berhijrah, dia cakap. Jadi suatu masa tu ajak pergi jumpa dia Bob dekat ni lah, kat port dia, kawan pandan kan. Tanya selotok lah, heart to heart lah, daripada hati ke hati lah. Selotok face to face, gentleman kan. Gentleman steady jumpa apa masalah dia. Sebab yalah, jumpa dengan dia pun masa zaman Stiller tu memang dengan Razi memang best lah. Memang betul-betul real main muzik, real berjuang. Tiba-tiba dia nak tinggalkan dunia muzik kan. Jadi masa jumpa tu tanyalah dia, apa cerita ni Skop, sebenarnya masalah dia apa semua kan. Dia cakap dah tiba masanya lah, dia kata. Dah tiba masa apa yang dia cari Bob dalam muzik rock ni. Habis apa putusan kau sekarang? Tanya kat dia. Aku nak mendirikan rumah tangga, dia kata. Rupanya dia nak bernikah dengan kawan dia nama Amy. Dia dengan Amy ni berkawan daripada zaman saya kenal dia, zaman Stiller lagi. Razi ni dia bagus, dia hebat, dia sikap dia yang saya puji. Dia dengan Amy ni memang setia. Betul lah Bob? Kan? Betul. Dia dengan Amy ni memang pasangan yang setia. Zaman susah dia orang. Zaman susah dia Razi kan. Kita pun kan tak pernah rasa susah. Rasa senang, rasa susah. Kami rasa susah. Amy lah banyak bantu dia Bob. Banyak kan kita sekali. Amy kerja dekat kedai mainan dekat Pudu, dekat Pasar Pudu. So kedai mainan kat situ. Saya kenal Amy ni, rapat dengan dia macam mana saya rapat dengan Razi. Jadi dia ambil keputusan dia nak nikah dengan Amy Bob. Dia nak nikah dengan Amy. Dia cakap dia nak buat kecil-kecilan je lah. Jadi bila dah cakap macam tu, saya pun kena pasrah, kena reda lah. Saya ada cakap dengan dia, habis Skop, kalau kau bernikah takkan kau tak boleh nyanyi, dia kata. Tak apalah, aku nak bina hidup aku sendiri, aku nak balik kampung, dia kata. Lepas kahwin aku nak balik kampung, dia cakap Bob. Betul lah, dia nak ubah. Lepas tu tanya kat dia, ajak tanya dia, habis kau balik kampung nak buat apa? Aku nak buat kerja apa saja. Tak kisahlah kerja apa pun. Jadi saya pun kena terima lah. Lepas tu saya rasa memang masa tu memang saya rasa macam akan terpisah lah dengan dia. Bayangkan berapa tahun susah payah dengan dia, buat album, pergi show sana sini, kena kencing, masyuk tak masyuk, semua kita orang rasa kan. Tibalah saatnya kita orang berpisah dengan Razi. Lepas tu tanya kat dia, habis kenduri kahwin ni kau nak buat macam mana? Tak, aku buat kecil-kecilan dia sekejap, dia kata. Tak apalah kalau dia buat macam tu, balik kampung kan. Lepas tu dia tak ingat Bob, dia buat dekat rumah Amy, dekat Ceras ke, dekat masa Amy duduk kat samping flat kan. Saya tak pasti dia buat majlis akad nikah kahwin tu dekat mana. Tapi lepas tu Bob, bila dia dah cakap macam tu, jadi kena reda, kena pasrah lah. Lepas tu Melissa memang tak bergerak lah. Bob pun masa tu dah tak ada, Bob dekat Pening. Saya pun dah mati akal masa tu. Lepas tu tiba-tiba dia call saya, sebab saya cakap dengan dia, Skop, walaupun kita dah terpisah, jangan lupa kita berhubung tau. Okey, nanti aku balik kampung aku call kau. Bila dah balik kampung dia call Bob. Dia datang. Rumah Bob dia datang. Tak, masa dia bawa, kisah dia bawa balik ni, bawa kahwin, dia call. Dia kata, ajak, aku dah balik kampung tu. Aku duduk kampung. Kau buat apa Skop? Aku kerja pam minyak. Kerja pam minyak Bob. Macam mana kerja pam minyak? Orang terkejut aja, orang isi minyak semua terkejut. Kau penyanyi kumpulan Melissa, kau Razi Melissa, kenapa jadi kerja pam minyak apa semua? Macam-macam aku kena jawab, dia kata. Tapi aku steady, aku reda, dia kata. Dia audition kan. Dia audition kat kampung.
Audition apa? Audition masjid. Belum lagi Bob. Masa tu belum lagi. Dia balik kampung, dia tak tahu nak buat apa. Dia selama ni menyanyi, bila balik kampung dia tak tahu nak buat apa. Dia sehari belanja 50 sen Bob. Dia kerja pam minyak naik basikal. Dekat pam minyak tu dia call lah kerja pam minyak, macam-macam orang tanya, orang macam pelik lah kan. Besar penyanyi terkenal, dia nama besar kat Kedah masa tu, Razi. Penyanyi Kepulauan Melissa tu, penyanyi rock daripada Kedah, memang terkenal dia. Bila dia kerja pam minyak tu, orang tanya dia, tapi dia memang dah rela hati nak berubah, nak jadi macam tu kan. Jadi lepas tu dia kerja, saya walaupun saya terpisah dengan dia, tapi dari semasa ke semasa tu kami masih berhubung. Lepas tu dia kerja jaga Bob. Dia kerja jaga dekat Majlis Agama, tak silap lah, Jabatan Majlis Agama Islam Kedah, tak silap macam tu lah. Kerja macam, yalah kerja jaga, kerja security guard je lah. Kat situlah dia interview apa semua. Dia dapatlah tempat dekat Masjid Zahir Al-Ustaz. Kat situlah nampak perubahan dia. Dia ambil gambar dengan anak-anak dia kecil-kecil masa ni. Memang saya nampak lah perubahan pada dia tu, Razi ni. Jadi kisah Melissa ni pula, masa tu Bob dah tak ada. Dalam Melissa tinggal saya, Boy dengan Ozi. Ozi biasalah Bob, dia goyang. Ozi ni dia kaput sikit kan. Goyang dia pun cakap ajak macam ni, macam mana penyanyi dah tak ada apa jelah. Lagipun Ozi dia ada family. Anak ramai Bob kan. Dia anak ramai. Dia masuk duduk kat Padang Balang, Gombak. Jadi saya kena usahakan juga. Saya kena juga buat macam mana pun, sebab saya memang tetap dengan kerjaya saya. Saya pun balik kampung cari Noah Bob. Cari Noah. Masa tu Noah pun memang dia dah dekat kampung. Cerita lah dengan Noah. Cerita Lepas tu Noah pun bersetuju. Cari lagu-lagu Melissa apa semua. Kita orang jalan lah show. Tapi yalah, suara tak sama kan. Suara Noah mana dengan suara Razi tu tak sama. Jauh beza. Jadi kat situ nampak dia punya draft penurunan Melissa punya populariti tu, nampak lah Bob. Pergi show pun dah berkurangan. Tapi Alhamdulillah lah, Noah pun dapat bersama dengan kita bukan dalam setengah tahun juga Bob. Dalam show lah. Dalam show. Lepas tu lama-lama macam tu Ozi tarik diri. Ozi cakap show pun dah berkurangan kan. Orang pun tak ramai, pergi show pun orang tak ramai. Dulu kita show persentis pun nampak. Kalau ramai orang, ramai lah hasil. Masa tu memang okey lah masa tu. Okey lah juga masa tu. Show memang banyak, kita jalan-jalan, tapi taklah masa macam dengan Arwah Razi. Show berkurangan. Jadi dalam masa tu Ozi pun dia cakap dia nak tarik diri. Dia nak pergi ke Kuantan tak silap. Dia ada peluang lah kerja kat sana dengan combo PDRM Kuantan. Combo masa tu. Jadi saya fikir masa tu Ozi pun ni anak ramai, ada 4 orang tak silap, anak kecil-kecil lagi. Jadi nak tak nak saya pun kena merelakan lah, mengizinkan lah. Masa saya tanya Boy, macam mana Boy? Cakap tak apalah, dia kata tinggal kita berdua lah. Masa tu maka tinggallah saya dengan Boy. Kelembutan yang ada di wajahmu membuatku memandang tanpa jemu. Lalu ku dibuai oleh perasaan kasih. Ini kenangan dengan Razi, album pertama. Lagu Syahri Amri. Lagu ni best. Lagu ni diterbitkan oleh Rusti Selasih. Bersusah payah Rusti Selasih buat lagu ni, walaupun bukan lagu dia, lagu Syahri Amri kan. Dia buat style macam mana kan. Lagu ni lah banyak mengingatkan saya dengan Razi. Sebab dia suka sangat lagu ni. Lagu Slow Jiwang masa dia tengah heavy dengan Amy kan. Razi. Jadi itulah, lepas tu kisah tu saya dengan Boy jadi struggle. Tak tahu nak buat apa. Drama dah tak ada, penyanyi tak ada, tinggal saya, Boy dengan Noah. Drama pula tak ada. Jadi dah jadi macam tu, saya pun terhentilah sekejap. Ni nak tanya Bob ni, macam mana Bob boleh naik KL balik Bob lepas sembuh tu Bob? Zan Rusty Blade. Okey. Dia orang pergi ambil saya. Oh, ke Pening. Rusty Blade. Dia orang memang cari saya untuk. Kat sinilah bermulanya kisah Bob dengan Powerhouse dengan studio. Powerhouse dengan Rusty Blade Yelah, betul lah masa tu Zan ambil bawa KL. Masa tu studio tu ada kat
di Sepandan kan. Yes. Itulah. Baru nak menapak. Masa kat situlah saya berjumpa balik dengan Bob. Tanya Bob, macam mana Bob? Bob accident aja apa teruk. Tengok kaki bos Bob jalan pun dengkut-dengkut teruk jalan dia masa tu. Dengkut sangat, dengkut. Belah mana patah Bob? Nampak. Gonjol lu. Ni patah dia sini. Tunjuk. Dia punya dia punya betis sebelah kiri. Boleh main bola lagi Bob Ui. Masa itulah saya berjumpa balik dengan Bob. Tapi masa saya berjumpa dengan Bob, drama dah tak ada. Noah pun masa tu pun dia macam, yalah Noah ni kita panggil sebagai penyanyi jemputan. Jadi kalau kita perlukan ada show, dia datang lah. Kalau tak ada show, dia buat hal dia lah. Jadi yang masa tu yang permanent saya dengan Boy lah, hulu kilir dengan Boy lah. Sana ke sini cari line up apa semua. Duduklah kat powerhouse masa tu, jumpa Bob kan. Bincang masa tu duduk. Lama juga. Masa tu saya dengan Boy memang tak ada job lah masa tu. Masa Boy duduk dengan kakak dia kat Taman Cahaya kat Ampang tak silap. Belakang tu je. Tak jauh. Jadi masa tu kita orang pun macam Boy bergantung dengan kakak dia lah. Saya bergantung harapan dengan family saya lah. Masa tu struggle. Tapi selalu berjumpa lah kat studio powerhouse ni. Mesti turun kat situ. Sampailah satu hari tu terjumpa Black duduk kat belakang tu Blok C di Sepandan. Blok C pun naik. Black pun selalu turun situ lepak. Kebetulan pula Black masa tu dia disingkirkan daripada kumpulan Wings. Masa tu kumpulan Wings dia panggil Jojet. Masa tu album Bazooka Penakar Jangkauan dalam Almari. Jangkauan dalam Almari sebelum Bazooka Penakar. Masa Jangkauan dalam Almari itulah masa tu Black pun terkapai-kapai. Jadi bermulanya lah saya dengan Boy dengan Black. Saya dengan Boy dengan Black, ialah Black pun dah tak ada job kan. Jadi dia tengok saya dengan Boy dua orang, kita orang pinjam-jamming lah selalu. Sewa studio powerhouse mana ada duit kan. Masuk studio powerhouse ada dua buah studio kan. Kita sewa studio B lah. Studio B murah sikit. Lagi pun masa kita tak ada penyanyi. RM15. Rasanya masa dengan Boy dengan Black tu ada penyanyi tak kita orang? Tak ada kan. Praktis 3 orang je kan. Kita praktis 3 orang je. Tapi masa tu dalam perancangan Boy memang dia nak teruskan juga Melissa. Sebenarnya masa Arwah Razi tu dia dah belah pada Melissa. Masa tu Ozzy pula keluar. Masa dengan Noah tu sebenarnya saya pun dah tahu hati dah. Saya rasa memang perjuangan saya dah macam dah 50-50 lah Bob. Member semangat ni dekat Arwah Razi, semangat dia dekat Skop. Dia bagi semangat dia Melissa kan. Suara dia tu lah Melissa. Tapi bila dia tak ada kita jadi drop lah. Tapi kerana Boy ni banyak lagi semangat, saya pun ikut lah. Sampailah jumpa Black pada satu masa. Jadi dengan Black ni pun kita buat perancangan lah. Dan kebetulan pula Bob masa tu Bob Power ni apa Waria Music dah tak aktif Bob. Dah kong lah. Dah macam nak tutup. Dah kong lah. Masa tu Waria Music. Kita pergi kat office pun tengok Brother Dino pun jarang sejak ada tak ada. Kat masuk kat Anita pun dia dah tak kerja dengan Waria Music dah. Dia kerja dengan PMI. Belah lah. Dia dengan Mr. Go. PMI ni satu company dengan Waria Music juga. Dia bawa Mr. Eric. PMI ni artis dia Masa, kumpulan Masa, Scarecrow, kumpulan Meditasi, kumpulan Gamma, boy. Rindu tenggelam. Kumpulan Gamma. Itulah dia punya banyak artis FGM ni. Jadi Anita dah kerja kat situ. Jadi saya tengok Waria Music ni macam dah tak ada. Lepas tu saya call lah Mr. Eric. Mr. Eric itu Waria Music macam mana kita punya company cakap Dino banyak slow lah semua. Artis pun tak jalan. Masa tu Arina pun tak berapa sale dia album kan. Jadi masa tu Waria Music pun dah tak berapa aktif lah. Jadi saya call Mr. Eric kat Singapura. Mr. Eric bagi cadangan, kata, you penyanyi macam mana? Dia pun tahu masa Razi dah belah. Bila Razi belah daripada kumpulan Melissa, company jadi merudum. Waria Music ni jadi macam, sebab dia punya artis dia yang kuat ni kumpulan Melissa. Bila Razi tak ada, Brother Dino cakap carilah penyanyi lain. Kita ada panggil Noah apa semua. Brother Dino macam tak berapa yakin. Jadi kat situ mungkin Brother Dino cari lagi artis lain tapi tak jumpa, tak dapat masa tu artis yang lagi hebat yang boleh menandingi Melissa. Mungkin kat situlah bermulanya penutupan syarikat Waria Music tu. Dia makin tak ada. Pergi pun kat bilik dia pun kadang-kadang budak-budak Arena ada kan. Kadang-kadang dia orang ada, kadang dia orang tak ada. Kumpulan Arena pun masa tu dia orang sekejap kat Penang, sekejap kat KL, sekejap kat Penang, sekejap kat KL kan. Masa Bob dah stay kat powerhouse Bob dah di Sepandan dah.
Jadi bila macam tu saya call Mr. Eric kat Singapura. Mr. Eric cakap, you kalau mau bikin terus, mari sini recording terus lah, dia kata. Kan, dia juga ada penyanyi juga, tak apa, nanti saya cari satu penyanyi. Jadi bila Mr. Eric dah cakap macam tu, saya pun bagi tahu lah dengan Boy, dengan Black. Black ni dia setuju, tapi Black ni dia tak permanent dengan Melissa, dia sebagai sessionist lah. Sebab masa tu tak kisahlah Black macam mana pun, sebab kita masa kontrak pun dah, memang kita punya kontrak pun dah habis. Masa kontrak kita memang 2 tahun, album pendirian dengan album Kalimat Rock dah habis. Jadi masa tu Black pun sebagai session, tapi kalau okey nanti mungkin Black boleh follow terus. Kisah dia macam tu. Jadi kita orang praktis lah dengan Black, dengan si Boy. Jadi dalam masa tu kita orang panggil Noah pula ni, kebetulan dia masa tu Arwah Harun tengah produce album solo dia, Bob. Arwah Harun BPR. Itu yang lagu Harum kasturi segar di taman hati putih berseri, halus terasa bagai sutra membalut jiwa, ingin ku sunting Nagasari putri di taman syurgawi. Ini lagu ni ciptaan Harun BPR. Arwah. Ada arwah Arwah baru je Harun meninggal minggu lepas Kita sejugakan Al-Fatihah untuk Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harun ni adalah pemain gitar kedua kumpulan BPR. Dia pernah jadi A&R dekat Live Record kan. Jadi pada masa itulah dia dapat Noah ni. Masa tu sebenarnya masa kisah dia, masa Razi di penghujung-penghujung tu, Noah ni penyanyi asal Fairyland, masa tengah Fairyland, dia dah dapat projek dengan Harun BPR, Arwah Harun BPR. Lagu Boneka Kaca, lagu Putri Nagasari. Jadi kat situ kisah dia, bila dah macam tu, saya pun panggil lah Noah. Panggil Noah, bincang dengan Harun. Bincang Harun sekarang ni saya nak panggil Noah ni untuk nyanyi dengan Melissa. Tapi Harun masuk cakap ini projek solo, projek solo, first projek dia pun. Lagu tu memang kita dengar boleh pergi lah. Black pun suka, Bob pun kata okey boleh ni, boleh pergi lagu ni. Jadi masa tu bincang macam mana bincang. Lepas tu Harun tak bagi kata persetujuan. Dia tetap nak riliskan Noah sebagai album penyanyi solo. Dia dah buat kan. Nak buat penyanyi solo. Sebab masa tu dia dah di pertengahan. Noah ni pula masa kita orang panggil nyanyi dengan Melissa, dia tak bagi tahu perkara ni, Bob. Dia tak bagi tahu perkara ni. Tapi kisah lagu Putri Nagasari ni, masa saya panggil dia nyanyi dengan Melissa, dia ada nyanyi lagu ni. Jadi dengan saya dengan Boy cari lagu ni, cari chord dia. Ini lagu siapa ni? Lagu Harun je kan. Harun bagi aku lagu, tapi tak cerita dia tengah buat recording dengan Harun. Tapi bila dah fikir-fikir macam ni tu yang kita panggil Noah, panggil Harun sekali. Rupanya Harun tengah buat projek album solo untuk Noah. Jadi bila dah berada arwah Harun ni tak, dia kata dia kurang bersetuju dengan nak buat Melissa. Jadi dia teruskanlah dengan projek album solo dia. Jadi saya dengan Black ni tetaplah praktis, kita buat material apa semua. Kita orang dapatlah 5 lagu tanpa penyanyi. Penyanyi masuk kita buat guide je lah, Jadi dah siap 5 lagu ni. Saya call Mr. Eric lah. Mr. Eric, kita dah siap 5 lagu cakap. Lepas tu Mr. Eric cakap, siapkan 10 lagu. Datang sini sekali terus buat 10 lagu, dia kata.
nanti datang sini sekali siapkan terus satu album, dia kata. Jadi kita buat cari lagi 5 lagu. Lagu saya dengan Boy dengan Black ni dah siap 5 lagu. Lepas tu lagi 5 lagu tu kita carilah komposer-komposer yang top yang top lagu yang ni kan. Jadi pada masa tu dia makan masa lah. Makan masa cari lagu, jumpa Syahri Amri. Tapi masa Syahri Amri dia punya lagu, dia lagu-lagu semua lagu-lagu macam lagu balada pop. Dia tak berapa kena dengan konsep Melissa. Memang lagu ni memang sedap-sedap lah masa tu. Memang sedap. Masa Syahri Amri pun memang tengah naik masa tu dengan UKIS. Masa tu dia tengah nak naik lah. Syahri Amri tak dapat lagu. Lepas tu saya ada satu kali tu jumpa Brother Wan Zul. Mungkin Brother Wan Zul ingat tak ingat, tak tahulah. Saya jumpa dia dekat Syarikat Rakaman ACS apa, minta lagu. Lepas tu dia kata, penyanyi siapa? Penyanyi tak ada lagi. Penyanyi tak ada, macam mana aku nak bagi lagu? Dia kata, tak dapat lagu. Dia nak dengar suara penyanyi, dia komposer, dia nak dengar suara penyanyi. Macam mana konsep, macam mana boleh buatkan lagu? Dia masa tu saya dengan Boy ni merayau lah, cek lagu sana sini, jumpa siapa tu, Mazan B, macam-macam lah komposer kita jumpa. Sampai kita jumpa JS Kevin. Kita jumpa JS Kevin kat Arah Record. Itulah pertama kali saya jumpa Brother JS Kevin. Ruah. Kau nak buat album, dia kata. Melissa je, penyanyi kau mana? Penyanyi dah tak ada je. Sekarang siapa penyanyi kau? Dia kata. Penyanyi tak ada. Ruah JS Kevin pun tak boleh bagi lagu pula. Lepas tu dia cadangkan si Surabaya nyanyi. Kau nyanyi, saya ambil gitar. Buatlah lagu. Lepak juga dengan Arwah JS Kevin ni, lama buat lagu. Style Arwah JS Kevin ni, dia buat lagu macam mana? Dia buat chorus dulu. Chorus dulu, buat chorus, main chorus. Lepas tu verse tu dia cari kendian. Style Arwah JS Kevin. Adalah lagu tu saya tak ingat, dia satu lagu. Sedap juga lah suruh Boy nyanyi, tapi suara Boy pun tak kena kan. Akhirnya dia kata, Black cakap, kena cari penyanyi juga. Kena cari penyanyi walau macam mana pun. Jadi masa tu kita ni lah, usaha lah. Banyaklah kita audition penyanyi. Saya pun tak ingat, terlalu ramai penyanyi yang kita audition. Ada audition kat Powerhouse, audition kat Taman Komplek, audition kat Komplek Wilayah, cari penyanyi sampai ke ada satu penyanyi daripada Singapura. Bukan Alif, masa tu kita tak jumpa lagi Alif. Penyanyi daripada Singapura, member bawa pun tak sesuai juga. Lepas tu saya dengan Boy pergi kat kelab-kelab malam kan, cari penyanyi. Tak dapat. Lepas tu orang pusing masa tu. Jumpa balik Noah. Cerita dengan Noah apa kata, kalau kau stopkan projek ni, kau cakap dengan Harun, kalau kau nak ni, kau dah buat album solo, kau buat ni Melissa kata. Kita berpakat lah, terpaksa buat titik kotor sikit lah. Tapi masa tu Noah dia belum sign kontrak lagi dia buat projek dengan Harun ni, projek macam underground dulu. Harun siapkan dulu projek ni, baru dia nak propose dekat live record. Buat sendiri lah. Dia buat sendiri. Harun ni buat sendiri. Jadi dalam masa yang macam tu, bila Noah dah tak nak menyanyi, memang masa tu saya rapat pun dengan Noah zaman Fairyland tu. Noah zaman Fairyland. Lepas tu masa dengan jumpa Razi, dia memang tak dengan saya lah. Tapi bila Razi tak ada, saya cuba balik Noah lah. Jadi keserasian tu dengan Noah tu ada. Macam Boy pun dengan tengok Noah pun okey. Jadi bila tu dah pakat-pakat macam tu, Noah pun setuju. Noah pun dia sebenarnya tak nak juga bergerak solo. Kan? Dia tengok masa dia tengok saya dengan Melissa pun pergi, dia macam mana. Jadi dia pun teringin juga. Jadi dia pun bersetuju. Tak apa, dia macam dia buat macam mogok lah dengan Harun. Dia tak nak pergi recording apa semua. Jadi Harun jumpalah kita orang. Jumpa Noah pun keluarlah pada mulut dia sendiri. Sebenarnya Ron, aku nak buat band ni, Melissa ni nama besar ni, aku nak dengan Melissa apa semua. Itulah kisah dia. Tapi bila jadi macam tu, Harun pun terpaksa lah, dia lepas tangan. Saya ada suggest juga dengan Ron, kau produce album kita orang lah Ron. Dia cakap tak boleh. Dia cakap memang dia tak boleh. Ada satu sebab kenapa dia tak boleh. Tapi dia tak cakap, kau boleh produce album kita orang, kau bawa kita orang ke live record. Sebab kita orang dengan radio music dah habis Ron, kata kan. Tapi tak macam mana Harun tiba-tiba masa tu, dia macam tak tahulah apa sebab yang dia tak boleh nak ambil Melissa ni. Akhirnya Harun cakap, tak apa, kau ambil lagu-lagu ni, kau tulis nama aku, lirik ni lagu Puteri Nagasari ni, Samin Sahabnya. Lepas tu lagu Boneka Kaca, lagu Takdir Sebuah Cinta. Macam lagu dia Sampai bila harus aku menanti dan terus menanti jawaban yang belum pasti darimu, oh kekasih.
Itu lagu Harun. Haruskah berdiam durja melihat kau berlaku curang. Lagu tu sedap lagu tu. Takdir Sebuah Cinta, Boneka Kaca dengan lagu Puteri Nagasari. 3 buah lagu itulah ciptaan Harun. Jadi sebenarnya kita orang berharap sangat kalau Harun produce album tu. Saya rasa masa Harun tak yakin lah, Bob. Dia macam dia tak confident. Sebab saya cakap Ron cakap sekarang ni Mr. Eric ni dia nak produce, dia nak, saya bagi tahu dia lah yang Mr. Eric ni memang dia bagi peluang, tapi dia rasa mungkin dia tak mampu lagi masa tu. Dia masih tak mampu nak handle sebuah band. Misalnya apatah lagi Black main drum, si main bass, boy main gitar, masa tu dia macam kemampuan dia masa tu belum tahap situ. Jadi tak yakin, dia takut yelah, rasa dia macam tu, dia takut macam tak berjaya. Keyakinan dia tak ada. Jadi dia lepaskan saya, cakap kau ambil lagu-lagu ni, aku ni tulis nama aku, tapi aku nak lagu ni kau bayarlah dekat aku. Itulah dia siri kisah perjalanan kumpulan Melissa bersama Noah. Setelah ketiadaan Allahyarham Ustaz Razi. Masa tu Bob pun dah memang dia resign lah. Yelah, sebenarnya Bob ni pun dia semangat daripada arwah juga. Bila dia pun terkejut juga. Apa reaksi Bob masa kita orang datang, masa ajak datang cakap Razi dah tinggalkan Melissa? Apa reaksi Bob? Terkejut Bob macam mana boleh tiba-tiba boleh tak ada kan? Bob tak jumpa Razi dekat Kampung Paneran? Masa tu rasa dia dah balik dah, Bob. Dia balik Kedah dah. Masa yang gua dapat dia datang tiap hari raya je. Itu selepas dia tinggalkan Melissa lah. Razi ni sayang dengan Bob sebab dia memang suka dengan Bob pergi kru Melissa. Sampailah kita terpisah, Bob accident kan. Kat situlah perjalanan terpisahnya Melissa dengan Bob, dengan Ozzy, dengan Razi. Itulah dia kisah dia. Jadi inilah dia untuk siri kisah yang ke-64. Nanti kita sambung ke siri ke yang 65. InsyaAllah macam mana saya ke Singapura bersama Black, bersama Faris, bersama Noah. Lepas tu Bob di Powerhouse. Walaupun masa tu kumpulan Melissa ni dengan keadaan yang macam tu, tapi saya tetap rapat dengan Bob. Saya selalu pergi Powerhouse. Boleh kata tiap hari Bob petang je lepak Powerhouse, petang je lepak Powerhouse. Itulah perjumpaan. Kat situ lah sambung bercerita kita sambung minggu depan siri yang ke-65 insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua di bulan puasa ni. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah. Dan cekalkan diri anda kuat. Lagi Wak? Takwa kuat. Jadi terawih jangan lupa. Terbaik. Assalamualaikum.